Wanita hari ini. Kembali di Wanita Hari Ini, pasangan ringan tulang itu yang kami bawakan kepada anda pada hari ini, hikayat perkahwinan. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, Hawa, eloklah kalau kita perkenalkan tetamu kita di studio. Seorang tu dah tengah membuat nota dah. Saya nota macam Berapa lama kita buat nota ni? Okey, di hujung sana kita bersama dengan tak lain tak bukan Cik Muhammad Saiful. Cik Saiful sihat? Alhamdulillah, terima kasih Sugita, Hawa. Banyak ya nota untuk kami berdua hari Oh ini? tak, ini conteng-conteng je. Okay. Kita juga bersama dengan Muaz ataupun Muaz Cool FM. Terima Sentiasa kasih. cool. Sentiasa cool. Cool. Yalah, suami-suami ni kena sentiasa cool. Betul, betul. Dalam keadaan apa pun. Tapi saya tengok nota ni saya pun nak risau. Dia kena steady Mas, because yang nak tanya kita ni yang belum kahwin. Ya. Tapi sebelum kita mulakan perbincangan ini, nak tanya anda berdua, bila kali terakhir membantu isteri membuat kerja rumah? Tak kisahlah cuci baju ke, mop lantai ke, cuci pinggan, Muaz? Semalam. Betul ke ni? Betul, semalam. Okay, Encik Saiful? Saya Alhamdulillah setiap hari. Oh, Yeah. bagus. Okey, So- baik. Okey Muaz, kalau kita lihatkan setengah orang zaman bujangnya, rajinnya lain kan, rajin untuk diri sendiri saja. Bagaimana bila dah berkahwin ni rasa ada tanggungjawab lebih untuk membantu isteri, bukan saja untuk kerja-kerja rumah tapi untuk mendidik anak. Kalau tengok anak sulung pun dah mula puasa kan hari ni. Yes. Jadi memang sedikit berbeza lah, sebab kalau dulu kita memang sentiasa memikirkan pasal diri sendiri. Tapi bila dah berkeluarga ni, memang tanggungjawab tu ada jatuh kepada kita. Walaupun ibu merupakan antara orang yang cukup penting dalam rumah tu. Ibu ni sebagai satu kunci yang kita kena jaga betul-betul. Sebab kalau ibu emo, habislah keluarga kita yang Tak lain makan kan. hari tu. Tak makanlah hari tu. Rumah tu akan suram. Betul. Jadi saya rasa apabila kita dapat menjaga hati ibu ataupun isteri kita sebaik mungkin, dengan kita ringan tulang, bantu-bantu apa yang patut, dan secara tak langsung kita dapat menjaga keharmonian rumah tangga tu lah. Sebab daripada tu pun saya praktikan dulu, macam bagi-bagi masak, memang saya tak boleh masak, tapi mop lantai, vacuum, tu memang jadi pada saya lah. Okay. So at least saya boleh bersuara lah, sebab fair and square lah. Kalau dia kata penat, saya pun penat juga. Okey. Mungkin kita boleh katakan yang dalam rumah tangga Muaz ni, pembahagian tugas tu agak orang kata clear lah. Okey, isteri buat ni, Muaz buat ni. Tapi Encik Saiful, ada dalam kalangan mungkinlah para suami yang berpendapat, okey, saya keluar rumah cari duit. Awak duduk di rumah, awak suri rumah. Jadi adakah ia menjadi tanggungjawab awak sebagai seorang isteri untuk melakukan segalanya? Sebab saya keluar rumah, saya tak boleh membantu awak. Jadi mungkin Encik Saiful boleh membantu mereka yang mempunyai persepsi sebegini, betapa penting ni untuk membantu walaupun bantunya sedikit je. Okey, terima kasih Sugita, soalan yang sangat baik. Saya dah jangkakan soalan tu. Sebab topik hari ini adalah berkaitan dengan pasangan yang ringan tulang. Kan. So bila sebut pasangan yang ringan tulang ni, automatik dia akan pergi kepada tujuan ataupun hala tuju tu kepada suami lah. Kan. Sebab apa? Sebab biasanya sinonimnya masyarakat ataupun budaya di negara kita ini adalah meletakkan tanggungjawab bahawa menguruskan rumah tangga dari soal masak, mengemas dan sebagainya adalah kerja isteri-isteri. So sebenarnya dia tidak begitu. Sebenarnya tidak begitu. Sebab apa? Sebab isteri adalah sebagai seorang manusia, suami juga adalah sebagai seorang manusia. Kedua-duanya memerlukan rehat, kedua-duanya memerlukan komitmen, kedua-duanya memerlukan orang kata apa, melakukan kerja dan sebagainya. Baik, cuma mungkin apa yang Sugita katakan tadi biasa bermain dalam fikiran para suami di luar sana. Because saya keluar pergi cari rezeki, saya penat dan sebagainya, so saya nak balik rumah, saya nak rehat, saya nak tengok rumah saya kemas dan sebagainya. Kan, itu kalau sang si isteri itu sebagai suri rumah. Sebagai contoh, mungkin ada persepsi itu dalam kepala dia, tetapi harus diingat ya, sang suami biasanya kerja-kerja rumah ni lebih memenatkan daripada kerja-kerja di luar. Kata sebagai seorang isteri lah, ini survey saya, mungkin ibu-ibu yang kat luar sana tu mungkin bersetuju. Dia kata apa, saya ni kalau duduk rumah memang tak menang tangan, lebih baik saya pergi office kerja. Kan? Ramai So apa-apa pun untuk semua penonton yang di luar sana, so kita pakai formula rajin. So rajin, R yang pertama tu rajin lah. So standard adalah kena rajin. So maknanya suami kena rajin, isteri kena rajin. Sebab apa? Macam yang saya katakan tadi, fitrah manusia itu dia memang nakkan rehat, dia nakkan orang kata apa, kesenangan, ketenteraman dan sebagainya. So unfair kita seandainya suami je yang nak balik rumah berehat, tetapi isteri tak dapat nak berehat, kena uruskan kerja dan sebagainya. Tetapi saya salute dah orang perempuan ni, Muaz. Dia punya kehebatan dia tu dia berbeza sedikit dengan kita ni orang lelaki. Betul. So biasanya bila balik kita orang lelaki, tenaga tu dah habis dekat luar, sampai rumah kita
flat, tengok TV dan sebagainya. Tapi orang perempuan, kalau dekat luar tu dia bekerja di pejabat dan sebagainya, bagi isteri-isteri yang wanita yang berkejaya. So sebelum sampai rumah, dia dah set dalam dia punya memori dia. Dah balik rumah nanti nak masak. Ikan dah ada, dah peti ais semua dah ada. So bila sampai rumah, dia dapat energi yang baru. So nak kena uruskan rumah tangga dan sebagainya. So di sini peranan rajin tersebut bagi sang suami. Paling kurang pun kita, macam kita kata tadi, bertanyalah, menyapa. So hari ni awak masak apa? Kan sebagai motivasi kepada sang isteri. Itu juga bagus. R yang pertama. Yang kedua A, iaitu RA. A itu adalah amanah. So harus diingat. Soalan Sugita tadi ada kaitan. Ingat, si suami, anda memegang amanah sebagai ketua keluarga. So bila sebut ketua keluarga, tak semestinya dia hanya memberi arahan semata-mata. Betul. So ketua yang baik, leader yang baik adalah dia bersama-sama dengan askar-askar di bawahnya untuk melaksanakan kerja-kerja tersebut. So dan J iaitu jujur. So tadi soalan pertama Sugita tadi, bila last buat kerja rumah, mop dan sebagainya, Muaz kan. Ni satu mungkin para isteri bersetuju ataupun taklah dengan apa yang saya katakan. Ramai sang suami bila kerja tu dipaksa disebabkan isteri dah mengomel dan sebagainya. Cuma minta maaf lah Muaz. Kebetulan Sugita dengan Hawa belum berkahwin. Betul. Jadi mereka ni bujang tentang kan. Jadi kadang-kadang sang suami ni Muaz nak cepat. Alah, rumah ni time aku nak keluar time ni lah, nak suruh minta sapu sampah. Betul. Kapet masuk bawah kapet. Cepat settle. Itu pengalaman je. Itu tak jujur kan? Settle. Abang dah settlekan semua dah. Semua longgok bawah kapet. Allahu Akbar. So jujur jujur. So bila kita jujur, automatik insya-Allah dia akan lahirlah satu lagi perasaan yang mana dengan kejujuran tersebut akan memuaskan hati setiap pasangan tu. Okey. So kena jujurlah buat kerja tersebut. Jangan sekata orang kata apa, melepaskan batuk di tangga. So maksudnya dalam hal ini saya tidak mengatakan bahawa topik pada hari ini semata-mata nak tuju pada orang lelaki, marah orang lelaki, sebab jangan lupa wanita hari ini ramai juga lelaki yang menonton. Betul tak? So maknanya saya mengupas dan saya menyatakan bahawa prinsip ataupun formula yang tiga ini adalah sesuai untuk kedua-duanya, suami dan isteri. So nanti kita sambung lagi. Rajin Okey, itu pendapat Encik Saiful dan juga Muaz di studio. Tetapi kita ada seorang lagi tetamu di dalam talian. Kita bersama Linda On. Hello, Assalamualaikum Linda. Selamat tengah hari, Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Linda sihat ya? Alhamdulillah. Okey, baik. Linda ni seorang yang workaholic. Memang rajin bekerja sebagai pengacara dan juga DJ radio sebagainya. Dan sekarang ini bergelar seorang ibu dan juga isteri kan. Bagaimana kerajinan Linda di rumah dan bagaimana suami sentiasa membantu Linda apabila berada di rumah untuk melakukan kerja-kerja rumah dan juga untuk menjaga anak. Okay, basically kalau Linda dekat rumah ni, memang siapa kata tadi, Cik Saiful kata, memang kalau, tak tahu, Muaz mungkin yang cakap tadi, isteri ni bila dia duduk kat rumah, tak tahu isteri ke perempuan ke, belum jadi isteri ke, bila duduk rumah ada je kerja dia nak buat tau. Ada je dia kena buat, mengemas, buat itu, buat ini. Tapi bila dah berkahwin tu memang saya tak expect apa-apa, sebab saya selalu dengar perkabaran tentang lelaki yang malas, lelaki yang tak akan tolong, lelaki yang anggap isteri buat semua. Tapi alhamdulillah kalau macam suami saya ni, dia ada yang dia rajin, ada yang dia tak rajin. Dia ada bahagian-bahagian ni. Yang Muaz cerita tadi semua yang indah-indah aja, seolah-olah dia buat semua Muaz tu. Alamak, bocor ni. Lepas ni kita tanya dia, betul-betul. So bagi Linda bersyukur sebab orang kata pasangan kita dijadikan berpasangan tu ada sebab kan. Ada benda yang Linda tak suka buat dan dia suka buat. Contoh Linda tak suka jemur baju, tak suka cuci baju, tapi Linda suka lipat baju. Suami Linda suka cuci baju, suka jemur baju, lepas tu dia longgok atas katil, tukang lipat saya. Macam itu. Saya kalau dia tak cuci baju, saya takkan cuci baju. Saya akan hantar ke lobi. Lobi pula, Dobi. So memang alhamdulillah dia rajin tolong cuci baju, jemur baju. Dia tengok saya penat, dia mandikan anak, anak apa dia layan, dia buatkan susu. Kadang kalau saya ada makan-makan kat rumah, cuci pinggan mangkuk pun dia tolong. Benda ni tak suruh tau. Dia sendiri nak tolong. Dan paling saya rasa kalau yang bab ringan tulang ni masuk dalam kategori teman juga. Maknanya kalau saya cakap tak payah tolong, it's okay, I cuci pinggan.
tapi dia temankan saya, faham tak? Dia duduk dekat dapur, dia temankan saya. Sedangkan dia tanya nak I tolong, it's okay, you duduk, I buat semua. Tapi dia temankan masak, dia temankan cuci pinggan. Bagi saya tu semua ringan tulang lah. Dan bersyukur, ini Alang sebut tentang ringan tulang, lebih baik ringan tulang daripada ringan tangan. Tapi ada benda juga yang ialah biasalah lelaki lelaki kan. Ambul. Ya, kat sini. Kat sini Kan? Fungsi dah tu. Ada pause di situ. Ada dua lelaki di sini. Lelaki orang. Adalah. Maksud saya ada waktu-waktunya. Yalah, kita faham lelaki sekarang dia penat. Perempuan ni lain tau. Perempuan ni dia penat macam mana pun dia boleh buat tau. Perempuan ni superwoman tau. Tapi lelaki ni bila dia penat sangat, dia pakai kepala dia banyak sangat bekerja dan sebagainya, at times dia akan ada bahagian yang dia bukan malas, tapi dia tak mau buat dan tak boleh buat dah. Dah penat sangat. So time tu lah kita kena minta tolong. Sayang tolong vacuum kan boleh? Okay. Kita kena minta tolong. Tolong mop kan boleh, tolong bersihkan sawang-sawang boleh, kena minta tolong. Dia tak akan buat punya. Kita kena bagi tahu. Okey, jadi perlulah mencari keseimbangan itu sebab kadang-kadang saya kira kaum wanita ni pun terlalu beremosi. Mereka tak suka bertanya macam awak suami awak patut faham lah, awak kena bantu saya. Ambillah mop tu buat, ambillah vacuum tu buat. Tapi Jadi bebelan pula. Tapi bagi pihak lelaki pula awak tanyalah, kalau awak tanya saya pun akan buat. Betul tak? Dan kadang-kadang cara pertanyaan ataupun cara suruhan tu salah. Okey, di waktu yang salah kan. Itu saya suka. Cuba bayangkanlah suami kalau dah penat balik apa semua tiba, yang tu sampah you bersihkanlah. You daripada pagi sampai malam tak bersihkan lagi. Kan berbeza kalau cakap yang ada sampah tu lah, tapi kalau you dah tak penat nanti, you tolong bersihkan boleh tak? Kena ambil hati dulu. Kena ambil hati. Mana ada suami yang akan marah kalau dia cakap baik macam tu pun kita marah juga. Mesti kita pun rasa macam baiknya bini ni lah. So kita pun akan sapu. Tu saya rasa kadang-kadang komunikasi ni amat penting. Bila semua orang penat tapi komunikasi tu caranya salah, tone tu salah. Kipas ni sampai bila lah? Sampai bila baru nak tidur ni kita buat katil. Tengok kipas tu, you sampai bila you nak bersihkan? Dah bergaduh kan. Cuba cakap baik-baik, saya rasa benda ni kita dapat settlekan. Ini contoh. Bukan dekat rumah. Tapi saya nak komen sikit lah. Saya nak tambah sikit. Dia bukan apa. So Linda jangan marah. Yang Muaz katakan tadi betul. Ni untuk kebaikan semua. Saya bercakap dalam keadaan untuk kebaikan semua. So untuk para isteri-isteri ataupun Linda yang sedang mendengar pada ketika ini, Linda jangan marah. So baik. Dia kena faham dari sudut psikologinya. Seorang suami itu bila balik ke rumah, dia mengambil masa lebih kurang 45 minit untuk matikan kipas dia. So selama 45 minit tu, kalau boleh puan-puan yang dikasih sekalian, jangan suruh, jangan minta apa-apa selama lebih kurang 45 minit tersebut. Itu psikologi lah bagi seorang lelaki. Dan bagi dia sejuk, bagi dia duduk dulu. Kadang-kadang yang menjadi masalah, macam saudara Muaz katakan tadilah, buka je pintu, bang, belacam dia belacam. Bang boleh keluar kejap tak ke kedai bang untuk pergi beli. Anak basuh pampers dia baru buka pintu. Dan lagi best pula bagi lelaki pula, tadi saya kat luar, awak tak nak pesan. Saya dah masuk pintu rumah, barulah awak pesan. Lepas tu pula kata Muaz tadi, maka timbullah bahasa ataupun leteran-leteran yang kurang disenangi, yang akhirnya dia akan menimbulkan konflik. Baik, lelaki di sini, saya nak kaitkan dengan apa yang Linda katakan tadi. Baik, lelaki dia banyak menggunakan otak sebelah kiri. Logik. So dia nakkan sesuatu tersebut logik. Bak kata Linda tadi betul. So kalau sang isteri nak meminta tolong sesuatu, dia kena sebut. Jangan dia rahsiakan. So ingat suami yang saya, dia bukan ahli nujum. Kali saya pesan, suami bukan ahli nujum. Yang untuk tahu segala isi hati perempuan para isteri semua. So bagi tahu, tetapi bila nak memaklumkan tersebut, intonasinya, ni berkaitan dengan komunikasi dari sudut intonasinya, dari sudut bahasanya, tak perlu berantai. So kalau nak minta tolong sesuatu, awak ni daripada sejak kahwin dulu sampai sekarang memang susah betul nak tolong saya. Tengok. So yang lamanya semua tu saya tengok sama. Bapa awak pun sama macam awak juga. Dah sudah. Itu dia akan menimbulkan satu konflik yang besar yang menyebabkan si suami ini akan lebih mudah untuk tidak membantu. Cara tu kena Cara tu kan? kena. Komunikasi, bukan saja komunikasi, kena komunikasi yang betul. Kan kena ada strategi. Betul. Macam Muaz cakap tadi, kena pandai ambil hati dululah. Kena pandai ambil hati. Okey, baik. Perbincangan kita semakin hangat saya kira. Penonton di rumah pun dah betul-betul suami saya macam tu, isteri saya macam tu. Baik, kita akan teruskan perbincangan kita, tapi kita berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Beli
produk Nescafe bernilai RM15 ke atas untuk menangi hadiah keseluruhan berjumlah RM1.5 juta. Untuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Hanya 3 langkah mudah. Sertai sekarang. Nak beli ni juga? Beli saja di Lazada. Banyak tawaran dan barang-barang yang menarik menanti anda. Jangan lupa untuk saksikan kami di Lazada TV setiap Selasa hingga Khamis. Di TV3 dan di aplikasi Lazada. Lazada ada semua. Alah, lambat lagi ni. Gabungan sempurna wafer ranggup dan coklat Cadbury. Zipkan kebosanan dengan Cadbury Zip baharu. Ramadan ini, kongsi keberkatan dan detik-detik keriangan bersama Food Panda. Setiap yang disampaikan bukan sekadar coretan harian. Melengkapkan anda dengan informasi terkini di sebalik kisah yang bermakna. Isu semasa, aksi sukan, kisah trending dan hiburan. Eksklusif di Cool FM, pilihan pertama untuk isu semasa. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Izinkan ku mencuri hayalan denganmu. Maafkanlah, sayang. Maafkanlah. Akan jatuh time PKP, tahu tak? Macam mana ni? Kita try fikir cara lain. Boleh Mami tahu kenapa tiba-tiba nak break off? Kita move on dan lupakan orang yang dah sakitkan hati kita. PKP! Penyakit yang bahaya yang boleh buat mati. Ini adalah CSR daripada kami untuk anda semua. Mami! Tok Wan hilang. Dalam Kowi Kowi, Rabu hingga Sabtu 9 malam di Lestari TV3. Saya masak special untuk you tau. Saya buka, okey? Okey, bon appetit. Tada! Apa semua orang kat luar sana tu cakap akak ni macam pokok ada akar tapi hari ini kelebihan pasangan dengan tulang kalau kita tengok kita akan lebih bahagia, and then another thing is kita boleh dari segi communication kita dapat rasa positive vibe tu every time buat sama-sama benda tu tak jadi macam isu lah sebab sama-sama boleh buat. Boleh membuatkan satu hubungan tu jadi lebih bahagia seperti yang digalakkan dalam Islam. Kita sebagai pasangan mestilah sentiasa saling bantu-membantu. Macam mana cerita Nabi Muhammad dulu selalu tolong isteri dia buat semua kerja. So macam itulah yang kita patut amalkan dalam sebuah rumah tangga kita. So meaning kalau isteri tu bekerja tak semestinya isteri je yang asyik kena buat semua kerja rumah. Suami juga boleh bantu dengan semua kerja rumah. So benda ni akan lagi merapatkan silaturahim antara suami dan isteri. Macam saya sebagai lelaki, saya tak bolehlah nak mengharapkan
semuanya dekat perempuan. Saya mestilah kenalah tolong juga. Tak bolehlah nak jadi macam pemalas, nak harapkan semua orang perempuan yang buat. Tak bolehlah macam tu. Sebab nanti hubungan kita akan jadi renggang lah. Sebab masing-masing macam rasa tak enak. Macam kita tak suka lah. Siapa je yang suka bila tengok orang bermalas-malasan sedangkan kita nak buat semua benda. So lelaki rajin-rajinkanlah tolong golongan wanita. Itu dia pandangan mereka, kelebihan apabila pasangan ringan tulang. Okey, baik, kita nak tanya Linda dahululah ya, sebelum kita balik pada dua jaka di studio ni. Linda, kadang-kadang seperti yang Muaz katakanlah, tona kita menggunakan dan cara kita berkomunikasi itu penting, tapi kadang-kadang juga si isteri. Okey, tadi kita dah ulas mengenai si suami, sekarang kita ulas sedikit mengenai si isteri lah kan. Kadang-kadang merasakan diri mereka lebih cerdik dalam hal-hal begini sebab ialah benda yang mereka sering kali lakukan. Suami tak tahu nak buat, bila tanya si isteri pun jawab, mop lah, vacuum je kot, takkan awak tak tahu. Itu mungkin boleh menggugat ego seorang suami. Dan mungkin Linda ada apa-apa tips lah yang boleh dikongsikan bagaimana isteri boleh membantu dalam, orang kata, mengajar, tunjuk ajarlah kepada si suami yang kurang pandai, kurang tahulah hal-hal rumah tangga ni. Okey, bagi saya, bila saya memang tak banyak pengalaman bertahun-tahun lamanya berumah tangga, baru 8 tahun. Tapi saya, penelitian saya rasa dalam rumah tangga ni bukan suami saja mendidik isteri, tapi dalam masa yang sama isteri juga sebanyak kena juga mendidik suami, okey, tentang kerja-kerja rumah kan. Sebenarnya suami ni, lelaki ni daripada awal sebelum kahwin pun patutnya sudah dididik oleh ibu ayah untuk membantu kerja-kerja rumah tangga, kerja-kerja rumah. Jadi saya rasa lebih baik kalau yang ada anak-anak lelaki dari sekarang ni dah beritahu, okay, what you should do, what you should not do dekat rumah. Tolong mop, tolong mak vacuum, tolong mak ini, tolong mak itu. Jadi bila dia dah kahwin, dia pun dah tahu, oh ini memang kerja-kerja rumah. Dia dah tahu, dah maklum. So bagi saya, isteri tu dia didik kena cara yang baik, komunikasi kena betul. Sebab silap hari bulan boleh, sorry, I ada dengar music dekat dalam, saya tak tahu datang daripada your side ke apa. Dia kena didik, bagi tahu dengan suami yang you kena tolong I ni, tapi cara cakap dengan yang baik lah. Sebab salah cakap boleh jadi gaduh, boleh bawa kepada perceraian dan sebagainya. Dan tak dinafikan, memang bila suami tak membantu langsung kerja-kerja rumah, isteri akan jadi sangat stres. Saya ada seorang kawan yang dari masa ke masa dia akan telefon saya dan bagi tahu dengan saya masalah rumah tangga dia. Bila saya tanya apa masalah rumah tangga, you suami ada main kayu tiga ke, ada perempuan lain? Tak, suami I pemalas. Itu yang dia selalu bikin. So saya sebagai kawan, saya pun tak tahu nak tenangkan dia macam mana. Yang dia cakap, apa masalahnya? Oh, dia pemalas betul. Baju dia campak-campak. Kalau bab lampu rosak, dia tak mau tolong tukar. Kalau ada nampak sampah, dia tak mau tolong. Angkat sampah pun tak nak. Jadi, I pun tak tahu macam mana nak cakap, kecuali kalau dia boleh didik suaminya, cakap baik-baik, sayang-sayang. I penat. I dah bagi 45 minit lepas you balik tadi, Cik Saiful cakap. Kalau you tolong angkatkan sampah untuk I, sebab I penat betul satu hari jaga anak kan. Hari-hari kalau dia tak buat, tapi hari-hari cakap lembut-lembut, Lepas tu kadang-kadang tunjukkan juga contoh. Rajin suami orang tu tolong ya. Kalau you boleh tolong I macam itu kan best. Suara Linda on. Kan, siapalah tahu kalau dia dah lepas dengar kita cakap pelan-pelan macam itu, dia akan ikut. Tapi ada seorang lagi kawan saya ni, saya pergi rumah dia. Kalau saya pergi rumah dia, saya tengah lepak duduk berbual dengan dia. Isteri duduk berbual-bual. Ya Allah, suami dia punya rajin. Tengah duduk ni, suami dia boleh pergi ambil vacuum sambil berbual dengan kita. Tu saja nak tunjuk tu. Betul. Ini kita mai datang rumah dia, dia berbual. Suami dia Mak Saleh. Dia vacuum rumah. Kejap lagi dalam hati I, kau tak macam ada Linda je tu. vacuum rumah. So, memang rajin. Every time I datang, dia tengah mengemas, tengah apa. Isteri dia pun rajin juga. Tapi saya rasa dekat sini mungkin isterinya didik dengan cara yang baik. Sebab alhamdulillah saya tengok rumah tangga semua bagus. Tapi at the end of it, saya rasa selepas saya observe kan macam mana kan, ayah saya pun rajin, tolong mak saya dulu. So saya rasa membantu dalam rumah tangga sangat penting. Kita bantu suami
suami kita yang penat, yang emosinya terganggu sebabkan penat bekerja dan sebagainya, suami bantu isteri yang juga emosinya juga terganggu sebabkan penat kerja rumah. Jadi saling bantu-membantu, insya-Allah panjang usia perkahwinan. InsyaAllah. Boleh saya petik daripada apa yang Linda katakan tadi, kan personality kerajinan seseorang tu datang daripada cara dibesarkan. Sedikit daripada Encik Saiful, kan mungkin ada dalam kalangan mereka yang tak biasa buat kerja-kerja rumah, masak ataupun sidai baju, lipat baju kan. Tapi bila dah berkahwin kena buat macam mana untuk mula lakukan sesuatu yang tak biasa lakukan. Mungkin boleh habiskan IN. Okey, baik. So formula tadi ya. RAJ. I adalah berkaitan dengan apa yang Hawa katakan, ikhlas. So kalau dia tak pernah buat benda tu semua, nak tak nak, suka tak suka, demi cinta sejati. So dia kena ikhlaskan diri dia untuk melakukan tanggungjawab tersebut. So bila mana seseorang itu ikhlas dalam melakukan pengorbanan terhadap sesuatu kerja dalam rumah tangga tersebut, maka dia akan membuahkan hasilnya yang terakhir, iaitu nikmat. So barulah nikmat tu akan dapat untuk kesemua ahli keluarga tersebut. So formula rajin tersebut, rajin, amanah, jujur, ikhlas, dan nikmat tu akan bakal diperoleh. Saya cuma nak tambah sikit je apa yang Linda katakan tadi. Betul. Poin Linda tu memang ada dekat saya, iaitu seseorang tersebut ibu bapa, kalau ibulah menghadapi masalah, dapat pasangan ataupun suami yang pemalas ataupun suami dapat isteri yang tak berapa nak rajin. So please, jangan wariskan budaya tersebut kepada anak-anak kalian. So didiklah anak-anak kalian yang ada sekarang ni. Tak semestinya dia seorang lelaki, dia tak boleh basuh pinggan. So buat jadual untuk anak-anak. Itu yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita tak nak penyakit yang lama tu diwarisi kepada zuriat yang di bawah. Supaya hasilnya anak-anak kita boleh basuh pinggan, boleh basuh baju, dan semua kerja-kerja rumah mereka boleh laksanakan. Yang menjadi masalah adalah faktor budaya didikan daripada awal yang tidak memberi pendedahan ke semua kerja-kerja mak yang buat, mak yang lakukan. Anak tak buat apa, akhirnya anak tak boleh nak independen. Budaya pendidikan dari awal tu penting. Pendidikan awal tu sangat penting. Seperti yang Linda katakan tadi lah, Linda telah melihat ayahnya membantu ibu, dia pernah melihatnya dalam keluarga sendiri. Dan bagi Muaz, mungkin Muaz boleh kongsikan sedikit lah. Sekarang ni Muaz dah berumah tangga, ada anak, Muaz pun membantu. Mungkin Muaz boleh kongsikan sedikit di penghujung ni cara didikan ibu Muaz kepada Muaz yang sekarang ni boleh membantu Muaz dalam rumah tangga Muaz ni. Memang betul lah, independen tu banyak membantu saya daripada dulu lagi. Memang semua kerja-kerja rumah memang banyak saya yang buat, sebab mak akan tinggalkan saya, sebab saya abang long. So abang long akan menguruskan adik-adik dia. Jadi masa tu memang kita selalu marah, kenapalah aku abang long ni kena buat semua untuk adik-adik aku ni. Tapi finally saya dapat tahu dan dapat rasa kenapa. Inilah sebabnya untuk saya bawakan dalam rumah tangga. Dan saya rasa kan, bila kita sebagai suami ni, kita nak ringan tulang ataupun dengan nak buat kerja kat rumah ni, kita buat kerja sampai wife kita tak ada benda yang dia nak cakap supaya kita kena buat kerja. Saya selalu macam tu, biar balik tu apa yang saya bersihkan pinggan ke apa semua, sampai dia bila saya rehat tu dia pun tak kacau saya. Sebab kita dah settlekan dulu kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi you kalau nak bini you tak bising, you kena buat sepatutnya agar dia pun tenang untuk tengok you. Macam tu juga kita kan, kalau kita balik apa yang kita sepatutnya nak wife kita buat, dia tak buat, kita pun akan bising. Betul. Kan? Jadi sebelum dia bising, kita buat dulu. Tapi saya kira selepas ni semua orang, Cik Saiful, lepas buka pintu, si isteri akan beri mereka 45 minit. Betul. Tunggulah 45 minit. Kalau dia minta, bang, 30 minit boleh bang? Diskaun sikit ya? Diskaun, boleh. Okey, tapi mungkin di penghujung inilah Encik Saiful, kita dah berkongsi banyak mengenai komunikasi, cara, rajin tadi, dan Muaz telah kongsikan pengalaman, Linda juga telah berkongsi pengalaman. Tapi rata-ratanya mungkin yang belum berkahwin lah Hawa. Mereka tertanya, macam mana saya nak tahu kalau suami saya ni rajin ataupun tidak? Sedikit daripada Encik Saiful bagi mereka yang bakal mendirikan rumah tangga ni. Ini nampak soalan ni betul-betul menjurus kepada pengacara kita. Tak. Bagi semua orang secara mewakili. Cara ringkas Encik. Okey dah. So baik, formula dia saya tak katakan apa yang saya katakan tepat, tetapi mungkin boleh diguna pakai. So kalau Hawa dengan Sugita pergi dating, tengok pasangan masing-masing, sebab yang bertanya ni kan ada berkaitan dengan orang bujang. So yang pertamanya, pesan guru saya, kalau nak tengok seseorang tersebut kerjanya bagaimana, kekemasannya bagaimana, rajinnya bagaimana dan sebagainya, yang pertama tengok kepada tayar kereta dulu. So kalau tayar kereta dia sentiasa berkilat, tak comot-comot, insya-Allah orang ni pun adalah orang yang pembersih. Kasut tak boleh. So kasut ni kalau kasut kulit lah kan. So bukanlah kasut kulit dia macam kasut pergi kebun keluar kan. So makna comot dan sebagainya. Itu nombor satu. Nombor satu tayar kereta ni. Nombor dua kasutnya. So kita kata tu betul. Yang nombor duanya tengok kepada kasutnya bersih ataupun tak dan sebagainya. So kedua-dua ini secara tak langsung dia akan memberi gambaran
kepada individu tersebut. So kalau dia seorang yang kemas, bajunya sentiasa bersih dan sebagainya, kasut dan kasutnya kereta tayar dan sebagainya, elok dan sebagainya, insya-Allah ke barang kalian. Sugita, Hawa, itu mungkinlah calon suami yang raja untuk kalian. Baik, menjawab persoalan kami. Dan satu lagi saya boleh tambah, tawakal lah. Sebab benda tu lebih kepada 50-50. 50-50. Ada orang depan mak bapak mertua dia bukan main baik sebelum berkahwin. Betul. Semua boleh dia lakukan, tapi bila dah berkahwin dia berubah 100%. Betul. Jadi korang kena stand by. Harapnya berubah yang baik-baik lah ya. Baik. Asalkan jangan tak kahwin sudah. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Saiful, Muaz dan juga Linda atas perkongsian pada hari ini, memberi manfaat bukan sahaja kepada mereka yang berumah tangga tapi mereka-mereka yang bakal mendirikan rumah tangga. Okey, baik. Okay, kami akan tinggalkan anda dengan persembahan Darwish dengan lagu terbaru mereka, Linangan Laduni. Silakan Darwish.